Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat, sentiasa berbahagia. Saudara, hari-hari yang mendatang ini kita pun tak tahu suasana macam-macam. Apa khabar saudara Khalid, saudara Sambo Hawi, Greatness, saudara. Begitu juga saudara Faizal Acoy, apa khabar? Salam satu Malaysia, kata saudara Faizal Acoy. Sahabat-sahabat kita yang lain, saya rasa mungkin sedang menikmati minum petang ataupun dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja. Saudara, apa khabar saudara Izzuddin dari Pulau Pinang? Cuaca di Pulau Pinang cerah katanya, tapi kawasan rumah saya ni sekejap cerah, sekejap mendung. Tapi panas masih lagi. Saudara Madam K, gitu juga Aidit. Suasana memang Mizan Aziz, dalam keadaan sekarang ni memang panas saudara. Dan kita usia-usia begini, kita cepat lemah. Lemah rasanya jadi badan. Kalau kita sakit susah nak recover nampak gayanya. Macam saya ni sakit tulang urat saraf tu masih lagi. Belum lagi selesai lagi rasanya. Puan Aizah, Saudara Hasamah Hashim, Puan Zainimah Hashim, Saudara Zakaria Latif, Puan Rosiah Muhammad, apa khabar? M. Zawawi. Saya sentiasa mendoakan, ya, orang dagang. Saya sentiasa mendoakan Puan Saudara Mutiara, berdoa agar anda sentiasa berbahagia, sihat, walafiat. Siti Zaimah, kerana penyakit ni saudara, dia saudara Ilyas Muhammad, kalau dia datang macam kilat datangnya saudara, tapi nak perginya macam semut. Aduh, hanya mereka yang menderita saja yang tahu macam mana penyakit ini. Ya, saudara Ilyas Muhammad, datang macam kilat datangnya, zup. Tapi bila nak pergi macam semut, pelan-pelan. Kalau badan Datuk tua begini ni, kadang-kadang tak terbawa. Apa khabar Puan Selamah Yusof? Kalau pilah, katanya dari Kuala Pilah, Puan Selamah Yusof, dia kata kojak panas, kojak mendung. Mendung tak ngapa, asalkan jangan lit-lit panasnya. Tak itu Puan Selamah Yusof, jaga kesihatan, minum air banyak, ya. Ayati, Eddie Yong. Saya selalu mengingatkan teman-teman supaya kita jagalah kesihatan diri kita. Sebab keadaan cuaca sekarang ni, bukan di negara kita saja, ya, saudara pada ID. Dia laporan yang saya terima, di Amerika pun sekarang ni, macam di dekat Los Angeles apa semua, sudah pun kerajaan negara tersebut mengeluarkan amaran. Amaran tahap 1 tentang kedudukan bahang haba panas. Begitu juga di Itali, di Perancis, Jepun semalam telah pun mengeluarkan amaran tahap 1, artinya tahap berjaga-jaga. Puan Selamah, Puan ID, ya saudara. Itu juga saudara Khalid. Waalaikumsalam. Semoga sihat dan dapat berkongsi pencerahan. Terima kasih. Politik kita bercakap malam nanti saudara. Siang kita bercakap mengenang, mengimbau masa silam. Sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil minum teh bersama family. Saudara Amal Mahir. Kita mengimbau, mengisi masa lapang kita ni dengan perkabaran-perkabaran, cerita-cerita masa lalu. Saya Ayati San. Kabar keynote katanya. Sekarang ni online siang ke malam. Siang ni saudara kabar keynote. Siang saya buat untuk pencerahan tentang masa silam. Sebab saya panggil segmen memori. Segmen memori, kita bercerita tentang masa-masa yang pernah kita lalui bersama. Puan, ya, kalau saya cerita saudara Zikri Azmi, apa khabar? Mama Yuh, apa khabar puan? Begitu juga saudara Ilyas Muhammad. Saudara, saya siang pukul 5 petang, kecuali hari Jumaat. Hari-hari biasa, kadang-kadang saya pergi ke kedai, tempat warga kita berniaga. Saya cuba mempromosikan perniagaan mereka kalau badan sihat. Tapi sekarang ni rasanya malas nak keluar rumah, tak terbawa badan. Duduk rumah sebab saya juga harus melayari, cari bahan untuk bercakap malam nanti saudara. Sebab keadaan politik semacam-macam. Lagi dekat dengan pilihan raya negeri ni, macam-macam cerita kita ada saudara. Jadi sebab itu saya rasa buat masa ni lebih baiklah saya menghabiskan banyak masa di hadapan
laptop, tengok apa cerita. Bukan sahaja dalam negara tapi luar negara, saudara. Dan tadi, saudara ingat, saudara, hari ni hari Selasa, saudara, tanggal 11 Julai. Saudara Zahidudin Ismail dari Ipoh, kata Ipoh hujan lebat. Oh, hujan pula di Ipoh, saudara. Kita di sini panas. Macam kata Salamah Yusof, dia kata di Kuala Pilah sekejap panas, sekejap mendung. Ya, Saudara Hamid dari Kuantan. Kuantan hujan dan petir. Memang malam tadi pun saya dah beri laporan kemarin bahawa kedudukan cuaca kita yang tidak menentu. Jawatan Kaji Cuaca pun dah meramalkan malam semalam hujan rebut, ribut petir saudara, di Kuantan, di Segamat. Saya tak tahu apa khabar orang Segamat. Saudara Ahmad Ismail, apa khabar? Itu saudara saya Ismail, kita cerita malam nanti. Selamat petang saudara Mat Syafri Zainuddin. Biarlah dia nak beri ceramah, terpulanglah. Saudara, malam ni nanti kita bercerita soal-soal politik. Sesuatu yang menyangkut soal politik kita cerita malam. Siang ni saya rasa kita dah jenuh dah, lenjan. Takkanlah balik kerja sambil minum-minum petang dengan family, nak cerita lagi pasal family. Ya, saudara Zakri Azmi, ke saya terima kasih. Alhamdulillah. Saudara Hasan Ismail, saya minta maaf saya tidak dapat mengulas apa yang anda tulis kerana saya berjanji pada diri saya dan teman-teman untuk jam 5 petang ini, saudara, kita berceritalah cerita-cerita yang ringan-ringan sambil minum kopi, saudara Azli, dengan family, ataupun sambil anda memandu kereta pulang. Cerita politik nanti. Terima kasih Puan Norizan Sapar. Lama tak join, tak apalah, ada masa datanglah. Saya sentiasa ada jam 5 petang dan juga 9.30 malam. Jam 9.30 malam kita bercakap soal politik. Petang kita cerita masa silam. Ya, saudara Muhammad Johari. Dan banyak juga. Tadi sewaktu saya melayari internet, saya tertemu satu cerita. Ini ceritanya, ada teman kita 3 hari lepas, dia minta saya cerita tentang kisah khatan ataupun bersunat. Tiba-tiba saya tengok, ada cerita. Kerana ini berlaku di Kuantan Singi, Riau, kawasan Riau. Ini peristiwanya kemarin katanya, apabila majlis khatan anak-anak lelaki bertukar menjadi huru-hara. Apabila Tok Mudim terpotong kepala kemaluan ada anak kecil berusia 10 tahun dalam majlis berkhatan di sebuah klinik swasta, dan akhirnya bertukar menjadi tragedi bila Tok Mudim itu terpotonglah kemaluan. Sianya malanglah anak kecil berusia 10 tahun itu. Jadi kejadian itu dilaporkan berlaku semasa acara khatan beramai-ramai di Cerenti. Ya, alat kemaluan anak kecil itu percaya telah terpotong di bahagian kepalanya semasa proses berkhatan tersebut. Jadi akibatnya majlis khatan beramai-ramai itu terpaksa dihentikan dan mangsa segera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Tidak ada pemberitahuan kepada kami, kata wartawan di sana. Permit untuk acara itu juga tiada. Artinya di Indonesia kalau nak buat acara-acara seperti itu perlu ada permit rupanya, saudara. Dia kata kami berada di lokasi ini dan kejadian itu benar-benar berlaku. Demikian kata polis daerah Serenti Ibtu, Irwan Fikri. Acara khatan beramai-ramai diadakan di sebuah klinik swasta di daerah Serenti Ibtu. Majlis tersebut diadakan oleh pemilik klinik berkenaan bagi meraihkan hari ulang tahun kelahiran anaknya. Jadi maklumat diperoleh oleh wartawan sebut, dia kata ia berlaku semata sambutan hari lahir anak kepada pemilik klinik sebut. Klinik itu adalah pemilik persendian. Jadi bagi meraihkan ulang tahun kelahiran anaknya, acara khatan beramai-ramai secara percuma diadakan. Terdapat seramai 93 orang peserta. Ramai saudara, dekat 100 orang. Memang kita pun selalunya musim cuti sekolah. Saya tak tahu apakah di Indonesia sekarang ni musim cuti persekolahan. Selalunya acara-acara berkhatan beramai-ramai ini, saudara, diadakan pada musim cuti sekolah. Yang ini tak tahulah, saudara. Hasil daripada pemeriksaan awal dapati katanya alat kemaluan mangsa telah terpotong di bahagian kepalanya. Bagaimanapun, mangsa kini telah dibawa ke hospital di Pekanbaru. Namun kejadian masih lagi disiasat oleh pihak polis. Jadi saudara, bila bercerita benda begitu, saya mengimbau kenangan masa silam. Ini di Indonesia, kalau klinik pun boleh tersasul, apatah lagi kalau Tok Mudim biasa.
Saudara Abdul Hamid, dia kata peristiwa sama telah berlaku negara kita beberapa tahun dulu. Betul lah saudara. Jadi soalnya Tok Cini tanya apa perkembangan budak itu, tak tahu lagi saudara. Itu laporan yang saya baca. Saya mengimbau, bila dengar cerita itu berlaku di Pekanbaru, kita mendoakan supaya anak itu selamat, sihat dan sebagainya. Tak tahulah kita nak cakap apa pun, tak boleh nak buat apa saudara. Itu biarlah bidang perbuatan yang menyelesaikannya Tok Cini. Selamat Arazaina, saudara. Selamat petang dari Taiping, kata Rahman Arazaina. Datuk Isra Salah Peter Minsul Josu. Apa khabar Raja Kamal Raja Baizan? Semoga sihat. Pak Chu dari Langkap, Perak, saudara. Begitu juga Dayang Saleha dari Putrajaya. Ini bicara santai petang, saudara. Memang saya kadang-kadang saya sebut memori, tapi bicara ini bicara santai. Jadi bila saya baca berita yang terbit daripada Pekanbaru Indonesia tu, saya teringatlah dulu di kampung saya. Kampung saya dulu tu ada seorang, iaitu dia ni tukang sunat. Orang panggil dia Tok Mudim Mat Saad. Dia waktu dulu-dulu kami anak-anak kecil, yang lelaki lah saya, bukan perempuan. Bila kami main dekat halaman rumah, main gasing ke, macam-macam permainan, main guli. Kalaulah nampak kelibat Tok Saad, kelang kabut semua lari masuk bawah rumah. Menyorok sana, menyorok sini. Ketakutan. Ya, Ibrahim Cik Muda. Gitulah gambarannya. Tapi bagaimanapun, Tok Saad dah pun meninggal, saudara. Malahan, kalau waktu malam. Waktu malam, kalau anak-anak ni selalu susah nak tidur. Jadi, cara ibu-ibu untuk memujuk anaknya supaya tidur, dia kata, lebih baik tidur. Sekejap lagi Tok Saad nak sampai. Maka kelang kabut lah. Zaman kita dulu selalu ambil benar lah ya saudara. Good Friendly, saudara alias Omar. Terima kasih. Abdul Hamid, kita dulu memanglah kita berkata atas batang pisang. Ini saya nak ceritakan pengalaman saya. Jadi setelah Tok Saad meninggal, maka kami di kampung saya tu saudara mendapat khidmat mudim daripada bota. Bota kanan ke bota kiri, daerah Parit saudara. Datang Tok Mudim tu, kalau dia datang mana adalah acara berkatan saudara. Cuma saya ingat juga peristiwanya abang saya dia tidak menggunakan khidmat mudim kerana baru saja Allahyarham Tok Saad meninggal dan dia nak berkatan dengan kawan-kawannya lebih kurang 6 orang. Jadi apa yang ibu saya lakukan dan ibu bapa kamu saya, bawalah abang saya ni pergi ke Lumut, naik bot. Macam yang saya selalu ceritakan, nak pergi ke Lumut bukan ada jalan. Dalam tahun 70-an, awal 70-an saudara, ujung 60-an. Sekitar 64, 65 macam itulah saudara. Kampung saya tak ada jalan raya, cuma ada jalan kebun estate. Dan pekan kami adalah pekan Lumut. Jadi ibu saya bawa abang saya bersama kawan-kawannya 5-6 orang menaiki bot pergi ke hospital daerah di Lumut, saudara. Pergi tu okeylah, pakai lawa, kasutnya ada seluar sebagainya. Tapi bila balik, saudara, kita ketawa sebab apa semua berderet-deret 5-6 orang tu turun daripada hospital Lumut. Hospital Lumut tu atas bukit, saudara, lebih kurang dalam 3 km daripada Pengkalan. Berjaya macam itik pulang petang, saudara. Bayangkanlah datang ke hospital dengan seluar, balik terpaksa sensing kain pelekat, duk pegang, duk punjuk, jalan terkengkang-kengkang. Orang tengok berderai-derai lah macam itik pulang petang. Itu benar saudara, itu itik pulang petang. Saudara sas, dulu-dulu kita yang buat kita buat seorang HA datang ke rumah sambil bercerita, sambil kita seronok. Itu dululah saudara sas. Itu kalau ada berkemampuan baik dengan pegawai perubatan, mungkin mereka jemput hospital assistant ataupun pembantu perubatan. Tapi di kampung saya tu, kalau pergi ke hospital Lumut, doktor lah saudara. Kadang-kadang Dr. India, Dr. Menan nama dia. Cuma saya teringat bagaimana abang saya dengan geng-gengnya saudara turun daripada hospital Lumut di atas bukit tu, jalan kaki dalam 3 ke 4 kilometer tak silap saya. Berjalan kaki dengan punjut dia punya kain pelekatnya, berjalan terkengkang-kengkang macam betul-betul itik pulang petang. Masa tu masih lagi dibius. Kalau masa bius tu boleh tahan lagi, senyum. Tengok semua, macam mana abang? Okey. Pen macam mana? Dia geng dah 5-6 orang. Kita panggil Pen.
Okey, katanya. Tak ada masalah, tak sakit. Okey. Itu jam 12. Saya jangan lupa, selalu saya katakan, naik bot pukul 1. Bila jam 1 tengah hari, naiki bot. Bot tu hitam daham. Saya ingat lagi, saudara. Jadi bot tambang. Bila naik bot tambang, saudara, bergegar lah. Biasalah enjin bot, duk, bergegar. Di samping itu, bila ada ombak kecil. Perjalanan dengan bot dari kampung saya, saudara, dari Lumut ke kampung saya lebih kurang setengah jam. Masa itulah ubat bius sudah berkurangan dia punya effectiveness ataupun keberkesanan bius itu. Masa itulah baru terjerit-jerit dalam bot. Tapi enjin bot tu kuat, tak dengar. Tapi bila sampai saja ke Pengkalan, naik saja atas jeti, terjerit-jerit, aduh mak, sakitnya, berjalan. Nak berlari tak boleh. Sambil memunjut dia punya kain pelekat tu. Kita tengok dia, kita senyum je lah, nak buat macam mana, nak gelak tak boleh, saudara. Abang sendiri. Itu keadaannya, saudara. Saudara, itu cerita selepas Allahyarham Tok Mat Saad meninggal. Jadi tak ada pemuda kampung. Tapi bagi saya pula, saudara, selepas setahun lepas itu, arwah ibu saya, dia kata, okeylah, sunat. Dan saya menjalani katan ni di rumah ibu saudara saya. Ibu saudara saya ni dia berkahwin dengan lelaki Jawa, keturunan Jawa, saudara. Anaknya Wazir. Dan kami sekitar dalam 10 orang. Jadi, bila adat, ini mungkinlah, saya ingat adat orang Jawa, saya pun tak tahu. Saya kalau Azmi dengar, orang Bagan Datuk mungkin gamaknya lah. Ataupun masyarakat Jawa mungkinlah, saya tak tahu. Tapi sebab Allahyarhamah ibu saudara saya panggil Mak Lang. Alang lepas saya, mak mentuanya tu Atuk Jawa, kita panggil Atuk Jawa. Dia berkeras, mesti pagi malam ada kenduri, buat doa selamat, saudara, macam perkahwinan lah. Ada pelamin, maka semua calon-calon nak berkatan tu duduk bersanding, diraikan. Mungkin tujuannya untuk meraikan supaya kita tidak rasa takut, rasa seronok untuk menjalankan ibadat berkatan. Tetapi pada pagi besoknya, bila pagi besoknya, pagi-pagi dah kena bangun. Dan Allahyarhamah Atuk Jawa tu, dia pasti menyiapkan 7 jenis bubur. Itu katanya untuk tolak bala. Mungkinlah adat. Ini budaya mereka. 7 jenis bubur. Saudara, bubur ni mestilah bubur warna apa ni, tanpa lauk, saudara. Bubur nasi. Bukan bubur kacang, tidak. Itu bubur yang putih. Yang putih ada 2 jenis. Satu menggunakan gula putih bersantan, satu lagi menggunakan gula merah. Itu 2 jenis bubur putih. Kemudian ada pula warna merah. Mungkin dia letak pewarna warna merah. Ada bubur warna hijau yang menggunakan daun pandan. Kemudian ada guna warna biru. Biru tu digunakan bunga telang. Bunga telang ni kalau direndam, dia akan jadi mengeluarkan warna ungu atau biru. Saudara. Dan akhir sekali barulah diberi bubur pulut hitam. Jadi 7 jenis pulut itu setiap kita makanlah sikit-sikit. Selepas makan bubur 7 warna itu, saya tak tahulah teman-teman kita kalau ada yang berketurunan warga daripada tanah Jawa, mungkin mereka boleh memberi pencerahan. Saya tak tahu, tapi ini yang saya alami kerana ibu mertua kepada ibu saudara saya tu, Mak Lang saya, dia keturunan Jawa. Sebab suaminya adalah lelaki keturunan Jawa, rajin. Allahyarham Alang Mustafa, saya ingat lagi. Saya berkatan di rumah dia. Lepas makan saja ini kanji atau bubur sebut saya, maka kita yang selama 10 orang tu dibawa lah ke perigi telaga. Kita saya ingat dalam pukul 7 pagi lah, 7.30 pukul 8. Saudara jangan lupa saya. Saya tak boleh mandi pagi tanpa air panas. Tambah pula air perigi itu dengan sejuknya, dinginnya, Tuhan aja yang tahu, saudara. Saya memang tak tahan. Sedangkan air di tempayan di rumah saya pun, kakak saya akan masakkan air, jerang air untuk air panas, kemudian baru dicampur dengan air sejuk tu, baru saya boleh mandi. Jadi, Waalaikumsalam, saya rasakan, bila saya dijurus dengan air tu, saya jadi macam lumpuh, kaki saya tak boleh bergerak. Maka saya terpaksa dipapah, bawa naik ke atas. Kerana saya ni, sebab memang tak boleh mandi pagi. Konon-kononnya anak Mak Salih lah sangat saya ni. Tak boleh bangun pagi. Bila mandi pagi memang saya seluruh sendi-sendi saya lumpuh.
Sekarang ni pun begitu juga saudara. Mungkin dah tua-tua ni bila sakit begini, nak bangun tidur tu pun seksanya Tuhan aja yang tahu. Mungkin penyakit lama tu berulang. Mungkin. Dan saya tak boleh mandi tanpa air panas. Jadi kalau ada rumah kena ada heater. Kalau tak ada heater tak boleh lah saudara. Basuh-basuh muka saja, tunggulah sampai jam 1 petang ke, 1 tengah hari ke, 2 petang ke, barulah boleh mandi. Jadi bila saya dijurus dengan air sejuk, dengan kawan adik-adik, kawan-kawan yang lain semualah mandi, mereka seronoklah saudara. Saya tak boleh, saya lumpuh terus telentang. Dan dipapah saya bawa naik ke atas. Jadilah saya sebagai peserta pertama. Sepatutnya saya ni ramai lagi yang ada. Saya jadi peserta pertama. Masuk-masuk tu tengok Tok Mudim saudara, dia isap cerut. Saya ingat lagi peristiwa. Masuk ni. Kita pun masuk dalam bilik. Itu adalah 3-4 orang pembantunya. Dan didudukkan saya di atas batang pisang. Itu cara dia orang dulu perbekatan saudara. Batang pisang, pakaian semua ditanggal lah dalam keadaan berbogil begitu. Kemudian dia pun ambil pengepit. Saya ingat lagi saudara, pengepit tu macam spit ini warna hitam. Kayu. Tapi dia tak bagi kita tengok. Kepala kita dia dongakkan kepala ke atas. Pembantu ni ambil kepala kita dongak ke atas. Tak bagi tengok perbuatannya. Jadi bila dia sepit saudara, sakitlah saudara. Sebenarnya bukan belum lagi dipotong. Rokok daun dia kata terima kasih. Jadi bila dia sepit tu, saya terkejut. Bila saya terkejut, saya pun menjerit. Mak, sakit! Saya menjerit. Saya ingat lagi. Belum lagi dipotong. Tapi bagaimanapun, usai lepas spek apa semua tu dipotong. Masa potong tak sakit pun. Mungkinlah. Cara orang dulu-dulu, saudara, mereka adalah ilmu-ilmu tertentu. Darah pun cepat berhenti. Dan disapu dengan abu. Abu macam saya ingat, abu arang lah. Saya tak tahu, abu. Bukannya ada bahan kimia lain, tak ada. Kalau hospital, dia kena jahit, bubur kimia, saudara. Ini tak ada. Lepas tu saya pun diusung, diangkat, duduklah di atas tilam yang disediakan. Berderitlah semua tu. Tapi saya dikabarkan, ada kawan saya, dia kawan rapat saya. Dia pangkat adik lah. Dia seusia dengan adik saya. Nama dia Johan. Jadi sepatutnya Johan inilah yang nombor 2 atau nombor 3 yang menjalankan katan ni saudara. Jadi bila dia naik ke atas rumah, bila dia dengar saya menjerit, aduh sakit, saya tahu, terjun tingkap. Dia terjun tingkap dan lari. Maka berlakulah peristiwa kejar mengejar satu kampung. Jadi saudara, itulah peristiwa anak-anak muda kita dulu bila kita berkatan. Yang seronoknya saudara adalah untuk melihat anak-anak kejar mengejar. Jadi kadang-kadang orang tua dulu ni suka mengusik. Bila kita nak berkatan saja tu, jangan tahu tau, dia kena potong nanti, dia potong dalam kapak. Allah, kita punya takut, Tuhan aja yang tahu. Ada yang mengatakan kita dipotong dengan parang. Sebenarnya adalah pisau. Saya tengok alat-alat itu pakai pisau. Tapi bila dikepit ujung tu saudara, baru dicantas. Masa cantas tak sakit saudara. Tapi masa dikepit yang sakit tu yang saya menjerit. Itu peristiwa saya. Saudara. Jadi bila Tok Mudim buat begitu, kita pun lupa. Janganlah kata. Saya ingat lagi ayat-ayat Tok Mudim tu. Kata nak jadi orang muda. Kata lepas ni mikir nak menikah. Takkanlah ini pun sakit katanya. Apa khabar saudara Mat Fizi dari Terengganu, salam Terengganu. Saudara Azlin Abdullah, waalaikumsalam. Amir Fizi, waalaikumsalam. Untuk semua katanya. Saudara Abdul Razak, Raja Syarizat. Kita cerita kali ini pengalaman. Anda bagaimana pengalaman anda? Sebab sekarang ni kebanyakan boleh kata semua, sebab Tok Mudim dah tak ada dah saudara. Dulu kalau Tok Mudim tu, kalau kampung saya Tok Mudim Saat lalu, memanglah lari lentang pukang saudara, takut. Sebab dulu tak pergi ke hospital. Cuma abang saya tu terpaksa buat pergi ke hospital kerana Mudim Tok Saat meninggal. Dan masa tu belum diketahui ada Mudim yang di parit ataupun di botol kanan. Tak silap saya lah saudara. Jadi itu keadaan saudara, cerita dulu-dulu bila kita menjalankan ibadah berkhatan ni, ada suka ada dukanya. Duka tu ya, tapi tak pernah berlaku lah di kampung saya bagaimana terpotong. Bayangkanlah kalau terpotong benda Allah tu, apalah jadi. Saudara Zakaria Hashim, feri baru Pulau Pinang telah menjalankan operasinya. Bentuk feri sama seperti feri
Langkawi, dia kata. Saya difahamkan buat masa ini. Saudara Zakaria Hashim cerita ferry semalam. Semalam ke kemarin. Ini cerita berkatan, Saudara Zakaria. Kita cerita tentang kekatan. Wan M. Bakri. Salam buat semua sahabat-sahabat pelayar. Dia, saudara Izzuddin, dia kata saya bersunat dengan doktor. Memang sekarang ni memang semua doktor, saudara. Untuk mengelakkan berlaku itu pun macam berlaku di Indonesia tu, dia mempunyai klinik sendiri pun boleh terpotong. Sebab mungkin dah ramai gamaknya. Mungkin lah, saya tak tahu. Kadang-kadang cuma kita buat dulu tu, orang tua dulu tak perlu terpotong. Dan saya hairan macam mana tak ada sakit. Mungkin gamaknya dah lupa rasa sakit tu, saudara. Mungkin. Tapi seingat-ingat saya, Tok Mudim dia cakap, barulah mikir jadi orang muda. Lawa pun. Pak Cu, kampung saya masih ada lagi Tok Mudim. Oh, ada lagi Tok Mudim ya. Di Langkap ya. Saya tak tahu bagaimana sekarang ni. Mungkin dah kampung Pak Cu, dia kata kampungnya di Langkap masih ada lagi perkhidmatan Tok Mudim. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang ni kita lebih suka pada perubatan moden, melakukannya secara beramai-ramai di klinik. Dan sekarang pun nak bayarannya tinggi juga. Dulu Tok Mudim saja RM2.50 seorang. Bukan banyak mana pun. Sekarang ni mahal saudara. Begitulah pengalaman dia. Saudara, bagaimana anda punya pengalaman? Nak tahu juga. Ya, Saudara Razak. Nak live dengan saya tak boleh. Tapi boleh cerita. Kita berkongsi-kongsi petang-petang begini. Sambil-sambil minum petang, kita bercerita. Dan sekarang ni, cuti sekolah lambat lagi, saudara. Ada sekarang ni, keluarga, mereka lazimnya melakukan khatan untuk anak-anak mereka dalam usia yang kecil. Itu dalam usia dalam setahun saja dah buat khatan. Sebab mungkin untuk mengelakkan anak-anak ni lari ke gamaknya, saudara. Dan Aris, apa khabar saudara Tafkon? Saudara Azhari Saiful, terima kasih. Saudara Ziza, Desakan. Saya nampak hari ni petang-petang begini tak ada pula wanita bercerita. Sebab mereka tidak mengalami. Yang saya tahu wanita berbeza, saudara. Allahyarhamah nenek saya, wan saya, dia bidang kampung. Sebenarnya wanita pun berkatan juga, tapi mereka kecil. Tapi mereka taklah macam kita. Kita ni kalau berkatan, saudara, paling-paling pun dalam seminggu baru boleh baik. Anak kecil-kecil wanita ni, mereka main ting-ting, main jengkit-jengkit. Lepas tu naik ke atas rumah, ada bersunat sikit, boleh main ting-ting balik. Saudara Monsyarim, lahir-lahir lagi, dah tidak ada kulup ludin. Saya tak tahu. Jarang ada tu Saudara Monsyarim. Jarang ada. Dia mesti ada sebab kulit tu mesti buang. Itu sebenarnya ini adalah ibarat untuk bersuci. Mensucikan diri, mensucikan alat kita supaya bila kita buang air kecil, tak adalah dia melekat benda-benda begitu. Itu saudara. Saya nampak petang ni tak ada ramai wanita yang bercerita. Mungkin mereka dengar sambil senyum atau sambil-sambil makan kuih tu, kata itulah ceritanya, saudara. Sebab ada teman bertanya dengan saya, minta bagi saya mengimbau kembali masa silam. Saudara Nani, dia kata rawat anak cucu je. Begitulah keadaannya. Dan kita kalau gitu, masa bersunat, saudara, lepas bersunat kita berpantang. Selama seminggu tak boleh makan makanan, ikan-ikan bisa tak boleh, saudara Ibja. Kalau ikan, makan semilang tak boleh, ikan duri tak boleh, ikan kembung pun tak boleh, takut gatal. Dan yang paling menyeksanya, Saudara Izin dia kata 3 hari dah pergi mandi laut. Hebatlah saudara. Kita orang seminggu, saudara. Dan tak boleh pula banyak minum air. Kalau minum air dia kembung ni. Itu keadaannya. Jadi kita pun macam berpuasa jugalah. Saudara DJ Lee, selamat petang. Kalau dulu setiap kampung pasti ada bidang kampung dan Tok Mudim. Memang saudara dulu, nenek saya bidang kampung. Dan Tok Saad itu pun bukan orang lain, Tok saudara lah saudara. Cuma bila Tok Saad dah tak ada, dah meninggal, kita terpaksa menjemput ataupun mengundang Tok Mudim dari kampung Botekanan. Saudara Abdul Hamid, apa khabar saudara? Dan saya merasakan bahawa kadang-kadang ini peristiwa yang agak menyeronokkan juga. Sebab selalunya bila nak diadakan acara berkatan ni, kita mengadakan beramai-ramai.
Di kampung saya dulu pun begitu juga saudara. Tak adalah, jarang lah ada seorang-seorang. Macam saya cerita, bila abang saya pergi ke hospital. Saudara, dia pergi bukan seorang. Ramai, 5-6 orang. Naik bot, pergi. Dengan gayanya, seluarnya. Maklumlah masa tu seluar bell bottom, saudara. Balik pakai kain, dah berpunjut. Dah jalan terkengkang sepanjang jalan Pekan Lumut. Saudara Puan Seripah Habibah, dia kata saya suka mendengar je. Tak pandai nak cerita. Memanglah nak cerita macam mana Puan. Ini cerita kaum lelaki. Itu mesti apa ini dilakukan. Dan saya ingat lagi, saya rasa saya lama dekat seminggu lebih barulah dia baik. Dan masa yang paling menyakitkan bila nak buang dia punya balutan. Sebab kalau dengan Tok Mudim, dia balut luka kita tu, lepas dipotong dia balut dengan daun pisang. Sebab dia letak abu tu, lepas tu balut dengan daun pisang. Ya Tuhan. Masa nak buka, kita panggil buka kondang. Nak buka kondang tu, letak air mengeluh. Dia sakit saudara. Itu keadaannya. Tapi sekarang, ini cucu-cucu kita, anak-anak kita, mereka cepat sembuh sebab dijahit. Lepas tu ada ubatnya. RSK, Waalaikumsalam, selamat petang. Ini cerita bab katan lah. Ya, cerita bab katan. Sebab ada teman yang minta dengan saya dah 3 hari lepas bercerita bab katan. So, bila saya tengok tadi, ada berita daripada Indonesia, bagaimana malanglah anak kecil itu, dia mengalami terpaksa terpotong. Mungkin gamaknya doktor tu dah tua ke, ataupun dia keletihan sebab mereka berkatan seramai 93 orang letih gamaknya. Di klinik sendiri. Klinik sendiri adalah perubatan moden. Kita dulu, saya tak tahulah apa di kampung anda berlaku sebagaimana kampung saya. Macam Johan, dia lompat tingkap dan lari satu kampung kejar mengejar. Saya dapat tahu ada juga. Monsyarim, lebihan kulit tu ditanam dengan penuh penghormatan. Selalunya saya tak ada Tok Mudim ambil. Mungkin gamaknya dia kata dia goreng, dia buat apa, dia buat abuk. Saudara Namrong, sebelum bersunat kami disekan temurung jantan guna untuk ketuk kepala lutut bila nak terkencing waktu malam. Disediakan tempurung jantan. Saudara, jadi kata saudara Namrong, sebelum bersunat kami disediakan tempurung jantan. Guna untuk ketuk kepala lutut. Bila waktu malam nak kencing apa semua, ketuk kepala lutut. Begitu keadaan saudara, macam-macam petua dulu saudara. Akid Safwan, saudara Ammar and Family. Dia kata saudara Ammar and Family, dia kata saya rasa ngeri. Memanglah ngeri saudara. Saudara Rabuddin Pasrat, seperti mana kata saudara ini tadi, bahawa kalau dulu duduk atas batang pisang lah. Dan ni dia kata berendam sekejap, cepat. Dia kata berendam tu yang dalam perubatan moden saya tak tahu. Kami dulu memang lama. Cuma saya tu sebab saya tak tahan sejuk. Bila sejuk saya collapse. Jadi sebab itu dia angkat papah naik ke atas. Ada orang sebenarnya saudara, bukan orang ketut, setengah orang cakap ini berlagak. Bukan lagak saudara. Memang kita ada sekarang DNA kita tak tahan dengan sejuk. Nampak macam mana saudara? Dan batang pisang memainkan peranan. Sebab itu dulu kalau nampak orang tua cari batang pisang, kalau nampak Tok Saad datang dengan basikal, maka kita tahulah ada peristiwa berkatan. Dan di kampung saya akan buat kenduri. Kenduri minta doa selamat. Sehari sebelum tu, malam tu main rebana. Jadi calon-calon yang nak berkatan tu diharap macam pengantin, dia pakai pakaian pengantin. Saudara Izzuddin, bukan Habibat supaya cepat baik, kena berendam dengan air masin dan kain pembalutnya pun hilang. Itu saya tak tahulah saudara. Dia kata bukan hebat, dia kata, tapi supaya cepat baik, berendamlah air masin. Sekat kampung saya air masin saudara, tapi tak ada pula anak-anak yang berkatan pergi ke tepi laut. Takut pula kita saudara, takut kena sambung dengan ikan trading macam mana saudara. Saudara Abdullah Majid, Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. InsyaAllah lah beliau hadir daripada Pekan.
Di pekan katanya di pekan hari nak hujan. Mudah-mudahan tak adalah ribut petir. Ya, Raja Saiga. Kita tujuan diadakan bukan berendam. Orang dulu-dulu dia berendam. Orang dulu dia bawa ke sungai. Yang saya tahu saya dia bawa ke sungai. Bukan kampung saya tak boleh bawa sungai saudara. Sebab sungai kampung saya adalah air masin. Sebab kita tak panggil sungai, kita panggil laut. Tapi kalau tak silap saya, kalau tinggal dekat sepanjang Sungai Perak, mereka akan direndam dalam sungai tu. Kalau saya kena rendam dengan sungai pagi-pagi itu, pengsan terus lah saya. Mandi dengan air perigi pun Tuhan aja yang tahu. Ini kan pula kalau berendam. Dan anak-anak ini kadang-kadang akan diarak, didukung, waris-warisnya, kadang-kadang abangnya, pak-pak saudaranya diarak. Jadi hari itu memanglah diraikan. Sejak daripada malam kita disandingkan. Bersanding atas pelamin tu diraikan, dicerita yang baik-baik. Dan seronoknya dulu saudara, bila lepas saja berkatan dapat hadiah. Sebab mana-mana bapak-bapak saudara yang datang tu dia akan bagi RM1 seorang. Zaman dulu nak sunat siap julang diiringi rebana berendam di Sungai Perak. Betul saudara. Berendam di Sungai Perak. Sejuknya tuan yang tahulah Rabuddin Pasarat. Itu benar cerita saudara. Ada orang Perak kita main rebana. Rebana tu mengiringi pengantin. Kalau pengantin bersanding, kita main rebana. Jadi malam tu adalah main rebana, makan bubur kacang. Dan besok pagi, sebab saya bersunat atau berkatan di rumah ibu saudara saya, dia berkahwin dengan lelaki keturunan Jawa, dia adakan 7 jenis bubur nasi lah saudara. Saudara Kasim Makdin dia kata, bila nak kencing memang menyeksakan. Bercabang-cabang kata keluarnya. Itu memang satu benda. Sebab itu tidak digalakkan mereka yang berkatan minum banyak air. Kata orang tua dulu. Saudara. Tapi lepas tu jalan mesti berpunjuk. Bila kita duduk yang seronok saya, kita tengok deretan mereka yang berkatan itu. Tidur baring. Sambil pegang, ada yang pegang limau, takut kemabukan. Tapi dia punya kain tu punjut lah. Macam kelambu, saudara. Istiadat Saudara M. Bakri. Istiadat berkatan zaman dulu ibarat pesta. Dan buat masyarakat di satu tempat. Meriah, saudara, memang betul. Saudara Syed Mokhtar dia kata mandi air batang pisang. Tak ada. Kita tak ada mandi air batang pisang. Kita main air perigi dan mandi di sungai. Batang pisang itu digunakan untuk duduk, untuk pelapik. Sementara tunggu giliran selepas berendam, dan dijamu makan pulut. Dengan rendang ayam. Betul, makan. Seronoklah untuk menghiburkan. Sebelum dirinya dikatankan, dihiburlah anak-anak tu supaya mereka seronok. Tapi lepas tu terjerit lah saudara. Kalau dengan Tok Mudim ni, macam saya katalah, dia waktu dipotong tak sakit, waktu dikepit tu yang sakit. Dan dia digunakan batang pisang kerana pisau tu akan melurut. Pisau tu dia melurut, zup. Macam meletuplah saudara batang pisang tu. Apa khabar Habibullah? Cik CTP, selamat petang untuk rakan-rakan semua. Begitulah saudara. Habibullah dia kata bantulah saya sahabat, saya betul-betul memerlukan bantuan. Saudara Habibullah minta bantuan, tapi saya tak boleh nak cakap apa-apa. Nombor telefon saudara pun tak ada. Kalau nombor telefon bolehlah kawan-kawan menghubungi. Ya Habibullah. Memang sekarang ni ada teman-teman, tapi saya nak bagi tahu pada teman-teman, kadang-kadang bukan tak ada terpanggil untuk membantu. Memang saya terpanggil untuk membantu, tapi kadang-kadang saya khawatir, saya bimbang ini bersalahan dengan apa yang disyaratkan oleh Kementerian Kewangan dan negara dan undang-undang. Sebab itu macam sekarang ni, bila nak datang dalam musim pilihan raya, ada orang nak kutip derma, benda tu salah sebenarnya saudara. Saudara Rabuddin Pasarat dia kata lagi kuat menjerit. Yang kena sunat tu kuat lagi lah lagu rebana di Palu. Jadi masa sewaktu pemotongan itu berlaku, maka di Palu rebana. Jadi lagi kuat menjerit, lagi kuat di Palu, supaya yang di belah belakang, yang kemudian daripadanya itu tidak dapat mendengar. Cuma dari saya masa dulu saudara Amar family dia kata masa saya dulu diarak naik kuda. Macam-macam lah saudara, cara orang dulu menghiburkan
anak-anak kita yang mau menjalani ibadah penikatan. Ada yang disandingkan, ada yang diusung atas bahu, saudara. Letak atas bahu tu macam pengantin lah. Ada yang diarak dalam kampung naik kereta, macam kata saudara Amal family, dia kata diarak naik kuda pun ada. Macam-macam. Matlamat satu saja untuk menghiburkan, memujuklah orang kata anak-anak. Jadi dipujuk supaya mereka bersama. Jadi saya pertama dulu kalau orang yang berada sikit, masa majlis katan mereka potong lembu buat kenduri. Sungguh meriah ya, 6 orang betul. Dulu-dulu memanglah kalau ada lah sedikit kelebihan, setengah tu dia potong kambing, mungkin dia bernazar. Kalau anak dia nak bersekatan, dia anak dah besar, maka mengadakan hasrat dia. Niat dia nak potong kambing lah. Kalau buat lembu lah. Begitu keadaannya harmonisnya, saudara. Dan saya merasakan pada anak-anak yang bakal menjalani ibadat ini, welcome to the world of a man. Itu dia, saudara. Sebenarnya setiap mereka yang sudah berkatan, maka anda sudah pun memasuki alam lelaki. Seraman masa dulu saya bersunat, waktu nak mandi kena cekup dengan tin. Itu setelah dipotong. Kena pakai tin pula tu, bukannya tin biasa, tin susu. Itu bila nak mandi, saudara. Sebab kampung, saya selalu jarang mandi pagi, petang lah sikit. Ataupun kakak saya jirangkan air, baru disuruh jurus kita mandi. Kita tak boleh mandi sendiri, tak boleh nak ambil air dia pergi, kena ada orang mandikan kita. Manjalah, saudara. Lepas tu dia cukup dengan tin. Tin itu put susu lah. Tin susu. Lepas tu untuk mengelakkan dia masuk kena air. Itu semua adalah bagaimana kita melawat luka-lukanya. Saudara, itulah keadaannya. InsyaAllah besok kita bercerita apa pula lagi yang kita nak labun. Kalau teman-teman nak saya labunkan cerita apa, sila nyatakan. Kita jumpa lagi, saudara. Selamat menjamu selera. Rawatlah cinta kasih bersama family anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.